سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 66, baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mengurang sukatan dan timbangan dan khianah dan mencuri dan pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar dan berjalan pada tempat yang haram. Ini sambungan maksiat daripada anggota zahir yang wajib kita pelihara. Maksiat mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan dan kaki. Dan mengurangkan sukatan dan timbangan, ini di antara maksiat tangan. Yang minggu lepasnya dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Yang terdahulunya dan melihat aurah, itu maksiat mata. Melihat aurah itu maksiat mata. Cuma dalam kitab Pati Paridah ni, ada jugalah dalam kitab Faridatul Faraid, tetapi tidak diambil. Sebab saya dah bawa juga kitab Faridatul Faraid ni. Jadi dalam kitab Pati Paridah dan melihat aurah, itu je maksiat mata. Dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Jadi maksiat mata satu je didatangkan, iaitu melihat aurah. Maksiat lidah terdahulunya mengumpat, pelaga orang, batu api, dusta, itu maksiat lidah, memaki, itu maksiat lidah. Dia ada didatangkan beberapa maksiat lidah. Tapi maksiat mata hanya satu saja, melihat aurah. Dalam kitab Pati, dalam kitab Faridatul Faraid, dan dusta dan memaki dan melaknat, itu bahagian lidah. Dan memandang kepada perempuan ajnabiyah dan belia dengan ingin, dan kepada aurah, dan mendengar mengumpat, dan mengurangkan pada sukatan dan timbangan, dan khianah. Itu dalam Pati Paridah. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid ditambah, dan memandang kepada perempuan ajnabiyah dan belia dengan ingin, dan kepada aurah, memandang kepada aurah. Tapi dalam kitab Pati Paridah, maksiat mata hanya satu je, dan melihat aurah. Dia ada maksiat matanya, memandang kepada perempuan ajnabiyah dan belia dengan ingin, dengan syahwat. Maksiat mata dalam kitab Idatul Salikin dan kitab Penuh Bagati sama je. Melihat perempuan halat, perempuan ajnabiyah, perempuan asing, dan belia dengan syahwat. Ataupun muda belia dengan syahwat. Hak ni memang terkadang kita tak faham.
Satunya melihat perempuan ajnabiyah, perempuan halal, dipanggil perempuan asing. Dan melihat akan muda belia. Ataupun dalam sebuah kitab ditulis melihat dia melihat budak lelaki ke gitulah. Tapi bagi kita peliklah. Melihat dan belia. Kau dalam kitab Hidayatus Salikin, yang nak tambah sikit dalam kitab Hidayatus Salikin, dia musurat 58, dan hendaklah engkau pelihara matamu itu ada 4 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang haram, segala yang diharam, seperti melihat akan perempuan halal, perempuan asing yang harus nikah dengan kita. Kedua, engkau pelihara daripada melihat muda belia, baik rupanya, melihat dengan syahwah, dengan ingin. Ketiga, engkau memelihara daripada melihat kepada orang Muslim dengan menghinakan. Pada melihat dengan menghina, melihat umpama jeling itulah. Dia tengok. Melihat dengan menghina pada ni. Orang sombong kan, dia melihat orang macam mana? Sombong tu maksiat hati. Sombong tu maksiat hati. Dia melihat orang dengan hati yang sombong ni, dia melihat orang dengan pandangan menghina. Itu Sengapan mengatakan di antara dosa besar. Bukan dosa kecil. Sombong tu dosa besar hati. Faham? Takabur. Itu maksiat dosa besar hati. Kerana hati dia sombong, dia melihat orang ni, melihat dengan pandangan menghina. Macam mana orang sombong? Dia tengok orang, dia tengok, oh, mari mana dia ni, orang kampung mana ni, duduk tempat-tempat orang stand-up belaka ni. Pandangan dia kepada orang tu, pandangan dia menghina. Ni dok, kalau kita masuk celah, duduk sama-sama dengan orang pakat-pakat, kita duduk tu kita pusing. Tingkah laku, cara bercakap, tingkah laku tu, cara bercakap, apa perkataan yang dicakap tu, Allah, macam tak mati. Ada ni tingkah laku tu, dan mungkin di kalangan orang yang berpangkat ni, orang hebat-hebat ni. Jadi tingkah laku dia tu, cara dia bercakap, apa yang dia bercakap, apa dia bercakap, oh ni apa ni, oh ni tak jatuh lah orang panggil. Cakap dia tak jatuh, cakap dia tak ada nak merendah dia tak ada merendah orang dia. Apa panggil apa? Cakap dia tak jatuh. Pada cakap tak jatuh, cakap meninggi. Mana tingkah laku percakapan tu, hati dengan Allah Ta'ala. Tapi az-zahir yadullu alal batin. Hak zahir ini menjadi tandaan kepada hak dalam hati. Kalau orang hati sombong, tingkah laku dia sombong, cakap khabar dia sombong. Bayangkan kalaulah seseorang tu sombong, dapat pasangan yang sombong, sama-sama berpangkat, akhirnya kesombongan tu menjadi tauladan kepada anak-anak cucu kemudian, melahirkan anak cucu yang sombong. Mana apa tu? Keturunan Azazil dipanggil. Dah ayah pun sombong, anak pun sombong, cucu pun sombong. Keturunan Azazil lah, keturunan Iblis. Dia syaitan ni minal jinnati wan nas. Syaitan dia berjin tak nampak, syaitan dia manusia ni. Dah dia mak ayah ni sombong dah, daripada keluarga yang berpangkat yang sombong, menjadi pasangan yang sombong, dapat anak. Apa pandangan anak? Anak pandang dengar kelakuan mak ayah yang sombong, perkataan mak ayah yang sombong,
Terkadang dia ajar pula pada anak-anak dia. Kita jangan wak komang-komang, jangan wak perih-perih, jangan wak lebih kurang. Kita ni keturunan mana ni? Jangan ngaloh dengan kawan-kawan. Itu anak kampung belaka tu. Mak ayah tak ada pelajaran belaka tu. Dia ajar awal-awal dah sifat iblis. Maka melahirkan anak-anak cucu yang sombong. Jadi sebati dengan kesombongan sampai ketua. Hak ni kalau nak belajar balik ni, kalau kita kata tapi itu bicara bab hati rohani. Hostoko tu hati jasmani. Hati hok doktor perobat di hospital hati jasmani. Hati jisim tu berbentuk. Tapi hati rohani tu duduk situ lah. Kalau kita cakap lah, orang gining ni kena gitu kau hati lain. Kalau cakap lah, nak perobat tak boleh dah. Hati jasmani dia tu. Hati rohani duduk di hati jismani lah. Tak boleh nak perobat dah. Mana kena pergi Cina ke mana ke, tukar hati lain. Kalau gitulah kita kira. Payah. Orang mengajar sebut kata sombong je, terasa hati. Orang mengajar sebut kata sombong je, terasa hati. Kata ke dia. Orang mengajar pun satu nyakit pula. Sombong, tengok ke muka dia. Sombong, tengok ke muka dia. Terasa hati sungguhlah kawan tu. Sombong, tengok ke kita. Sombong, tengok ke shilling. Yang sombong tengok muka orang tu apa? Dia kata-kata ke dia lah. Tapi memang dia sombong. Daripada keluarga yang sombong. Anak cucu yang sombong. Tu kata keluarga Azazil. Orang yang berpangkat tinggi, dia punya tawaduk. Pangkat tinggi tak jatuh. Bukan tawaduk, dia akan diangkat tinggi pula oleh orang. Dia pangkat tinggi. Keluarga pangkat tinggi. Tapi dia tawaduk. Dia merendah diri. Pangkat tinggi tak jatuh. Tapi di sisi pandangan orang angkat tinggi orang ni. Hak tadi tak pangkat tinggi sombong, orang lain meluak tengok. Sampai peringkat, kemudian aku dah tak pencing dah, orang nak pergi salam pun malah ingat kesombongan dia masa dia pegang ada pakat dulu. Ni orang sombong. Tu sombong dia. Dengan kesombongan dia, orang ni bicara bab melihat dengan mata dah kata menghina tu dosa besar. Cakap kabur dia menyakiti hati orang dosa besar. Dengan kesombongan dia ambil tindakan macam-macam. Dia menzolimi orang ni. Hak bawah-bawah ni tak dengar kata dia akan menzolimi. Dia tukar ke, dia buat macam mana ke, dia susah. Apa tak dengar kata aku. Ini dosa anak Adam lagi ni. Ni orang pesen ni sampai di masyar, semua makhluk Allah akan pijak dia. Ada ni. Dia kata kalau kita dengar duduk sama dengan orang gini, ke pok ni tak mati orang kali. Ke macam mana? Haji penuh lah juga. Panggil duduk. Tak selesa nak duduk. Tapi duduk lah. Tapi cara tu. Tak jatuh. Tak ada nak merendah diri, tak ada. Tapi kalau orang berpangkat merendah diri, akan dihormati sampai ke mati. Walaupun dia sudah pencing, orang menghormati. Oh, dia dulu masa kerja, dok sombong. Orang puji. Tapi dia merendah diri bukan nak puji yang orang. Tapi Allah akan angkat. Man tarafa'a wada'ahu Allah, wa man tawada'a rafa'ahu Allah, Nabi kata. Orang yang mengangkat diri, Allah akan merendahkan dia. Orang yang mengangkat diri, Allah akan menjatuhkan dia. Allah akan merendahkan dia. Orang akan pandang rendah dia. Dia sombong seorang dia je sampai ketua pun. Sebaliknya mereka yang merendah diri, Allah akan angkat dia. Itu je lah. Mana orang ni berpangkat tinggi macam mana pun, dia merendah diri. Akhirnya orang mengangkat dia. Tapi daripada hati yang sombong, dia melihat kepada orang Muslim dengan menghina. Dengan menghina. Yang keempat, engkau pelajari daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Yang pertama, melihat perempuan yang halal. Yang kedua, engkau melihat daripada engkau pelihara daripada melihat muda belia, baik rupanya, melihat dengan syahwah, dengan ingin. Itu dalam kitab Faridah. Dan belia dengan ingin. Melihat perempuan ajnabiyah
Sama ada ingin ke tak ingin sebut terdahulunya, hukumnya haram. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Adapun melihat belia ni dengan ingin barulah jadi haram. Tapi kita orang Melayu ni sebut melihat belia, muda belia ni, kita jadi pelik. Dah siapa belia ni? Belia ni bukan belia wanis, bukan. Belia. Tak. Belia lelaki, tak. Belia wanis. Gitu. Itu perempuan. Sekarang ni melihat belia ni lelaki lah, jantan lah. Kan dia jatetina kan. Jatetina. Anak demo jatetina. Saya pergi pondok di Pulau Kelantan tu. Dia tanya mak saya, arwah mak, anak jatetina. Orang Kelantan. Mak jawab laki. Dia tanya jatetina macam ayam itik lembu kambing ni. Orang Kelantan. Jadi tanya mak, anak jatetina, sebab pondok tu ada budak, ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan. Jadi waktu ni tanyalah, anak jatetina. Mak saya jawab laki. Dia tanya jatetina macam lembu kambing ni. Tapi tu dia lah. Tak ada salahnya tu lorak dia. Jadi muda belia ni lelaki. Dia panggil amrak. Amrak ni budak lelaki yang belum tumbuh misa, belum tumbuh janggut. Jadi kita ni kalau misa licin, janggut licin, amrak lah muda belia. Tak masuk waktu tu orang tua. Cuma misa janggut dah tumbuh. Dah ni dia amrak ni muda belia yang belum tumbuh misa, belum tumbuh janggut. Apa bendanya? Orang Melayu lain budaya. Ada bangsa, contoh bangsa Arab contohnya, fitnah budak lelaki yang belum tumbuh misa janggut ni lebih besar fitnah daripada perempuan yang ajnabiyah lagi. Sebab budak lelaki ni dia ada jenis comel kan, putih macam budak perempuan. Jadi misa tak tumbuh lagi, janggut tak tumbuh lagi, mana bibir merah, mata celak, bagi setengah-setengah golongan dia lebih membangkitkan syahwah pada mereka nak banding tengok budak perempuan. Ni. Kita orang Melayu tengok muda belia hak lelaki tu lah dengan syahwah. Tengok syahwah apa dia budak datang. Kita orang Melayu. Orang Melayu tak reti benda begitu. Orang Arab kalau dipimpin anak saudara lelaki, anak lelaki dipimpin, takut hilang ke apa ke, akan timbul fitnah dah. Pimpin budak nak pergi mana tu? Sebab bangsa dianya, antara fitnah besarnya liwat. Kita orang Melayu tak kenal. Orang Melayu kenal liwat ni kemudian dah. Nak sebut liwat pun tak pandai. Lewat lah. Lewat tu lewat mari sekolah. Lewat mari kerja. Liwat. Orang kita tak ada sebut dulu. Apa benda liwat ni? Orang tak tahu. Jadi popular liwat tu kemudian. Jadi adalah kisah popular tu. Dulu orang tak kenal. Dan nak sebut tak pandai. Liwat. Lewat. Lewat tu lewat. Dia tak boleh. Dia lebih besar fitnah lagi ni muda belia. Kan muda belia ni kadang-kadang dia putih, comel. Lepas tu kalau duduk pondok, memang kalau budak-budak comel ni, Tugu akan larang daripada pakai umpama celok. Tugu dakwi. Pakai celok mata. Kan sunat pakai celok mata kan? Tapi kalau budak-budak lelaki putih-putih comel, Tugu dakwi. Sebab apa? Takut timbul fitnah. Tapi bagi kita umum ni jadi, fitnah apa? Budak lelaki ni kan? Tak ada ni. Jadi kalau melihat muka budak lelaki dengan syahwah, dengan syahwah orang haram. Melihat perempuan ajnabiyah, perempuan asing yang halal nikah kita, hak tu melihat tanpa ingin pun haram dah. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i kita dah bicara dah dahulu. Hak ni hak melihat muda belia ni dengan syahwah barulah hukumnya haram. Melihat dengan syahwah hukumnya haram. Melihat dengan keinginan lah. Melihat dengan
keinginan. Siapa memang harus tegur dakwi. Jangan pakai celok. Sebab apa? Sebab jadi comel. Budak comel. Hak putih-putih itulah. Jadi misal janggut tak ada. Sekali-sekali tengok macam budak perempuan je. Dia gitu. Macam budak perempuan. Atau jadi fitnah tu. Muda belia tu. Tapi kita tak reti. Lepas tu ginilah. Kita orang Melayu. Kalau kita gurau sama lelaki. Kalau kita tepuk punggung kawan kita, tak apa. Mari mana mong kita tepuk punggung dia, tak apa. Kita jangan pegang kepala. Pegang kepala mengamuk Orang Arab jangan cuba tepuk punggung. Cuba tepuk punggung dia maki. Sebab apa? Nak liwat tu, tepuk punggung dia tu. Nak punggung dia lah, nak dubur dia tu. Dia tak boleh. Tapi orang Arab ni kalau pegang kepala dia tak apa. Sebab tu kalau kata orang Arab ni dia nak ke hadapan, kita duduk. Dia boleh pegang kepala, dia pun pergi ke hadapan. Allah pegang kepala orang, dia tak apa pegang kepala. Kita orang Melayu pegang kepala tak boleh. Tepuk punggung tak apa. Orang dia tepuk punggung memang kena maki, memang kena tumbuk lah. Sebab apa? Apa maksud dia tepuk punggung? Maknanya nak dubur dia. Gitu benar. Dia gitu. Kita orang Melayu lain. Kita Melayu sebut kata muda belia tadi tu. Apa benda? Tengok dengan ingin. Ingin apa budak lelaki? Tu orang kita. Tak ada masalah orang kita. Tak ada masalah. Sebab tu setengah tempat kalau budak tu comel sangat, dia akan kurangkan keluar. Sebab apa? Jadi fitnah. Jadi bahaya. Tak selamat budak ni. Kena dia orang budak ni nanti. Budak ni. Tapi bukan tempat kita lah. Sebab melihat muda belia ni hukum haram dengan syahwat ni, dan kita ada tu salikin ada, dan kita pernah bagi hati ada, dan kita Faridatul Faraid pun ada. Melihat kepada perempuan ajnabiyah dan pati padah dia tak ada hari tu. Dan belia dengan ingin dan kepada aurah. Jadi dalam kitab pati paridah dia hanya ambil melihat aurah sahaja. Melihat perempuan ajnabiyah tidak diambil, itu hukumnya haram walaupun tidak ada syahwah. Melihat muda belia dengan syahwah hukumnya haram. Tapi melihat perempuan ajnabiyah ni sama saja. Perempuan melihat muka lelaki pun sama saja. Kalau dengan keinginan hukumnya ada, walaupun tak ada keinginan hukumnya haram. Tapi pandangan yang daif dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i, pandangan mazhab Maliki, Hanafi contohnya, lelaki melihat perempuan, perempuan melihat lelaki haram apabila ada syahwat. Melihat saja tak ada syahwat, macam contoh melihat muka perempuan tua, budak perempuan tengok muka lelaki tua tak ada syahwat apa, hukumnya makruh. Itu pandangan sebahagian ulama lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita memanglah melihat perempuan ajnabi ni haram walaupun tidak ada syahwat. Perempuan melihat lelaki ajnabi pun haram walaupun tidak ada syahwat. Itu berkaitan dengan maksiat mata, dan kita ni hanya ambil dan melihat aurah dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Dan mengurang sukatan dan timbangan. Ini maksiat tangan. Wailul lil mutaffifin. Siapa mutaffifin? Orang yang mengurangkan sukatan. Wailul lil mutaffifin. Wail ni satu wadi, satu lembah dalam neraka Jahannam. Bukan neraka Jahannam ni. Dia satu wadi, satu lembah di dalam neraka Jahannam. Yang mana neraka Jahannam tu 400 kali sehari minta dengan Allah Ta'ala tak ambuh duduk dekat wail. Neraka Jahannam pun tak ambuh duduk dekat dia. Neraka Jahannam ni neraka lah. Tapi neraka Jahannam ni tak ambuh duduk dekat dengan wail. Sebab dia lebih panas, lebih gelap, lebih segala-galanya. Nak banding dengan neraka Jahannam, hok panas-panas sangat dah. Wail ni, satu wadi dalam neraka Jahannam ni lebih panas.
Neraka Jahannam pun tak mau duduk dekat dengan dia. Bayangkan. Wail ni. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Bagi orang yang mengurangkan sukatan, timbangan. Lepas itu di antara dosa-dosa yang besar, menipu orang. Mengurangkan sukatan ni dosa besar. Dosa dengan anak Adam. Pada harta. Jadi balasannya wail. Tiba-tiba salah pengajaran, wailung ni masuk ke dalamnya orang yang semayang tak khusyuk. Tu karut sangat. Surah Ma'un itulah. Wailul lil musallin alladhina hum an salatim sahun. Oleh almarhum Baba Najibuddin Kerandang sentiasa memperingatkan ayat ni. Sebab masa almarhum duduk Mekah, masa mengajar di Masjidil Haram, orang Melayu ni Fotoni ke Malaysia ke Indonesia ke, zaman dulu pergi Mekah 4 bulan. 4 bulan pergi duduk Mekah. Jadi nak mengejar haji itulah duduk 4 bulan. Jadi sementara tu mereka belajarlah. Di Masjidil Haram ni belah-belah syekh mengajar. Maka orang Melayu tak kan nak pergi dengar syekh Arab. Maka dicari guru yang cakap Melayu. Di antaranya Baba Najibuddin Kerandang. Jadi masa tu orang Fotoni, orang Malaysia, Indonesia akan kenal lah. Orang pergi Mekah. Di antara persoalan yang biasa ditanya oleh orang kita, ni. Adakah sembahyang tak khusyuk masuk wail? Ayat tu terang-terang. An salatim sahun. Lalai daripada sembahyang. Bukan fi salatim sahun. Bukan lalai dalam sembahyang. An. Ada pula rekanya. Lalai terhadap sembahyang. Tak suruh reka lah. Lalai daripada sembahyang. Ada duk reka. Lalai terhadap sembahyang. Tu rekaan. Ada? Ada. Saya dengar masa ada orang mengajar masa budak-budak. Tu ajaran salah. Orang mengajar macam mana? Rukun sembahyang ada 3. Betul? Qalbi, qauli, fi'li. Betul lah. Qauli takbir, Fatihah. Fi'li berdiri, rokok, sujud. Qalbi khusyuk. Qalbi tu niat. Diterima ajaran karut daripada orang tua, dia ajar kat orang gitu juga. Jadi khusyuk tu wajib. Tak khusyuk wailun. Tu karut marut. An salatim sahun. Lalai daripada sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang. Bukan fi salatim sahun. An salatim sahun. Lalai daripada mana apa? Dia meninggalkan sembahyang. Mana apa? Di sembahyang. Tapi hukumnya tidak sembahyang. Sembahyang tidak melengkapkan syarat dan rukun. Dipanggil meninggalkan sembahyang. Wail. An salatin sahun ni orang yang meninggalkan sembahyang. Sama ada tinggal betul-betul ataupun dia sembahyang, syarat rukun tak lengkap, hukumnya meninggalkan sembahyang. An salatim sahun juga, samalah tempat bagi orang tinggal sembahyang. Wailun juga, walaupun dia rajin sembahyang, tak pernah tinggal, sebab hukumnya tak sembahyang. An salatim sahun juga. Ni pernah dia ustaz, dia mengajar. Kemudian mula-mula saya mengajar dulu. Saya peringat an salatin sahun bukan fi dalam ayat tu. Jangan duduk salah terjemah. Tahu kan an dengan fi tak boleh nak beza. Saya pernah ditanya dalam kelas. Dia tu ayat tu dia kata, mana ayat? An salatin sahun? Cuba terjemah. Saya tanya. Dia pun terjemah. Dalam sembahyang lalai dalam, dia terjemah dalam. Dan dia ngaji, orang mengajar tu sebut dalam. Ni bukan orang ngaji lah, orang dengar. Dan ustaz itu ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Saya pun minta lah, ada tolong terjemah. Dia pun terjemah lah. Lalai dalam sembahyang. Lalai dalam
Saya tanya. Lalai dalam. Ayat sebut fi salatihim ke? Lalai dalam mana fi salatim sahun. Ayat sebut an. An bukan makna dalam. An makna apa? An makna daripada. Lalai daripada, bukan lalai dalam semayang. Dia beza apa dia kata? Dalam dengan daripada. An dengan fi pun tak boleh nak beza. Tapi dia tanya tu sebab dia ambil dari guru yang salah. Sebab guru yang salah tu dia terjemah dengan lalai dalam semayang. Tu dia jahil sangat. An dengan fi pun tak boleh nak beza. Ni hak tukang belajar ni tak pelik lah. Kata ayat tu bukan fi. An daripada. Jadi saya ingat juga adalah ustaz dia kata, dalam kitab tu dia kata. An salat tasahun tu. Dalam kitab. Kitab kabair dah sebesar. Kata awak bawa kitab, dia bawa kitab. Bawa kitab. Jadi di antara ayat yang didatangkan adalah fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Hak dah sebesar ni. Kitab dah sebesar. Kitab dah sebesar. Dia datang ayat Lepas tu, tanya ustaz tu, dah tajuk dia apa atas? Tajuk dia apa? Tajuk dia atas tu. Kalau silap saya, Al-Kabiratul Rabi'ah ke Al-Kabiratul Sadisah ke gitulah. Dah sebesar yang yang keempat kalau tak silap. Dah sebesar yang pertama syirik, lepas tu bunuh orang, sihir gitulah. Al-Kabiratul Rabi'ah ke Sadisah ke 4 ke 6 ke tak tahulah. Jadi tajuk dia tu ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatin sahun ni hak bicara bab dosa besar. Bab kitab kabair dosa besar. Jadi ayat ni cerita dosa besar. Lepas tu ustaz tengok tajuk dia apa atas tu. Kalau kata al-kabiratur rabi'ah tu rabi'ah ke sadisah saya berlupa. Al-kabiratur rabi'ah tarkus salah. Meninggalkan sembahyang. Itu tajuk dosa besar meninggalkan sembahyang. Dalilnya fawailul lil musallin allazina hum an salatin sahun. Tu ayat apa tu? Ayat tarkus solah lah panggil, tinggal sembahyang. Tapi orang ni orang reti juga. Ya sungguh dia kata. Ya sungguhlah sebab tajuk tu tarkus solah. Lepas tu saya tengoklah dia belajar. Dia belajar ada tandaan baris dengan makna. Saya tengok dia tulis bawah tu an salatin sahun dalam sembahyang lalai. Dia tulis dalam terjemahan tu. Guru ajar gitu kali. Tapi saya tak soal lah terjemahan dia. Sebab dia belajar. Kitab tu dia belajar ada tulis baris, ada tulis makna. Saya nampak dah. An salatin sahun dalam sembahyang lalai. Tak betul terjemah gitu. Tapi saya tak cara terjemahan dia. Saya tengok dah tajuk tu apa? Al-Kabiratus Sadisah tak silap lah. Kalau kata Al-Kabiratus Sadisah tarkus salah, meninggalkan sembahyang. An salatin sahun ni meninggalkan sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Lalai sunat dalam sembahyang, bukan rukun, bukan wajib. Takkan tinggal sunat jadi masuk wailun. Tu salah sangat tu. Tapi nilai yang sembahyang pahala banyak mana bergantung kepada khusyuk banyak mana. Penting khusyuk, penting belah kena sembahyang ni zahir batin pun. Wajib sunat penting belah kena sembahyang ni. Bukan kata sunat orang menganyi. Kalau ustaz tu kata sunat biar dia lah. Lepas tu kalau kita kok nanti kita sembahyang kita mikir hari je. Nanti kita sembahyang kita mikir hari tu ini. Dan ustaz tu kata khusyuk sunat. Dah sunat-sunat lah. Kamu tak mau khusyuk, kamu punya hal lah. Kamu akan rugi pada sembahyang, kamu akan kurang. Tak nganyi gitu pula. Ustaz tu kata sunat. Nanti kita pun sembahyang Allahu Akbar. Kita pun mikir hari je. Kita pun mikir. Jadi apabila kata sunat je, seolah-olahnya ustaz tu suruh mikir hari je. Tu pelik faham gitu. Hukum sunat. Lepas tu dia tinggal khusyuk, dia rugilah. Lepas tu kalau kata khusyuk tu wajib, kalau tak khusyuk masuk wailun, tak khusyuk juga.
Atau ngeluh orang tua, orang ngaji salah. Ustaz dak semayang neraka. Semayang neraka juga. Bapa ji, dak semayang neraka sungguhlah. Kalau semayang neraka kat mana pula ji? Dak khusyuk. Dia kata, Allah. Siang kau tua tu. Dah kalau kata neraka pun dak khusyuk ke ji? Kita ni gok. Dia kata, orang tua pun Orang tua ni. Orang tua mikir apa lagi? Orang tua mikir apa lagi? Tak nak mikir dah tak. Kenapa orang tua dak khusyuk lagi? Dak semayang memang neraka. Semayang pun neraka ustaz kita ni. Kenapa je? Kalau dak semayang neraka betul lah semayang baru neraka. Sebab dak khusyuk. Kata dak khusyuk, dak neraka je. Pahala kurang. Dak neraka ustaz dak, pahala kurang. Lama-lama dia tanya pula. Orang tua ni dia dah ingat. Dia ingat awak lama. Lama-lama dia tanya pula. Akhirnya tak ada dah kelas. Dia gimana? Dia tepat awak neraka. dia nak suka awak neraka. Dia juga yang apa? Yang apa? Belah. Mana belah? Belah dah. Cakap belah Cakap sedih lah. Belah. Sedih. Dak semayang neraka. Semayang neraka. Orang tua kan mikir hang mati dah. Tiba-tiba semayang dah neraka juga. Sebab dak khusyuk. Nak sebutnya. Sebut neraka pun dak khusyuk juga. Bukan kata apabila sebut neraka dia khusyuk dah. Tapi jangan pula kata dah sunat. Ustaz tu aja semayang mikir haki je. Tu orang panggil tohmoh gitu tu. Tu hati ada masalah gitu. Sunat-sunat lah. Buka kitab mana pun kata Imam Nawawi khusyuk sunat ni ijma' ulama'. Ada kau tu ada pembicaraan dia pula. Apa maksud dia kalau dia letak hukum wajib? Ada kau pandangan Imam Rafi'i. Khusyuk syarat sah semayang. Bukan setakat wajib. Syarat sah semayang dengan bahawa kena ada khusyuk walaupun sekejap. Kalau mula dah takbir sampai ke salam hanyung sepenuhnya, maka tak sah. Ada kaul pandangan tu. Ada ni. Daripada takbir sampai ke salam hanyut gitu. Dan kita Munatul Musalli antara kelebihan solat berjemaah. Antara kelebihan solat berjemaah, di semayang berjemaah walaupun tanpa khusyuk, dia akan dapat pahala seperti semayang seorang diri yang sepenuhnya khusyuk. Nak cerita kelebihan semayang berjemaah. Orang semayang berjemaah ni tak khusyuk. Dia dapat pahala seperti orang yang semayang seorang diri tapi khusyuk sepenuhnya. Siapa boleh khusyuk sepenuhnya? Tak ada. Itu para-para sahabat, para-para awliya lah. Boleh khusyuk sepenuhnya. Jadi kelebihan semayang jemaah, dia semayang jemaah walaupun tanpa khusyuk, dia akan dapat pahala seperti semayang seorang diri yang khusyuk sepenuhnya. Jadi kita ajar semayang berjemaah jangan khusyuk gitu. Kalau orang hati bermasalah, dia akan hurah gitu. Dia ajar gitu. Janji semayang jemaah je. Tak khusyuk pun tak apa. Pun orang lah. Ni payah juga masalah. Hak jenis gini lah. Dia wai ni lembah dan neraka jahanam. Hak dosa-dosa besar belaka ni. Hak ni orang yang mengurangkan sukatan ni dosa besar. Bukan dosa kecil. Balasannya wai lah. Wailun lil mutaffifin. Wai lah. Mana lagi wainya? Orang tinggal semayang an salatim sahun, tinggal semayang sungguh ataupun semayang tapi tidak menepati syarat rukuk, hukumnya tinggal semayang juga. Adapun lalai dalam sembahyang mengurangkan pahala. Sekarang ni dalam radio, tapi saya tak dengar dah. Kemudian ni dulu saya ada dengar balik. Mula-mula cerita comel. An salatim sahun ni bukan orang yang tidak khusyuk, dia kata. Bukan orang yang tidak khusyuk masuk wail, masuk lembah dalam neraka jahanam. Bukan orang tak khusyuk, dia kata. Comel dah. Orang yang melewat-lewatkan solat, masuk waktu dah, tiba-tiba dia wak makna juga, wak khoya, wak mai semayang lewat-lewat. Tu wailu. Apa benda pula lah. Mula-mula comel dah. Bukan semayang tak khusyuk, lalai daripada semayang, dia kata. Bukan lalai dalam semayang.
Kalau lalai dalam sembahyang tu tidak khusyuk, tak masuk wailun. Hak ni lalai daripada. Kenapa daripada? Dengan bahawa waktu masuk dah, dia buat lalai daripada sembahyang. Dak sembahyang lagi. Tu lalai daripada, dia kata. Oh, gitu pula. Kata pelik-pelik sungguhlah. Solat awal waktu, solat wajib. Masuk waktu solat wajib. Solat di awal waktu tu fadilah. Pahala, kelebihan. Dia ada waktu fadilah, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu karahah, waktu hurmah. Dia ada ni pembagian waktu ni. Dia ada waktu uzri, waktu darurah. Dia ada beberapa waktu. Kita belajar dalam waktu semayang kan. Dia ada waktu fadilah, awal waktu. Dia ada waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu karahah, waktu tahrim. Waktu uzri, waktu darurah. Dia ada pembagian-pembagian waktu. Semayang al-waktu tu fadilah. Melewatkan solat merugikan sebab tak dapat fadilah. Bukan berdosa. Tak berdosa tapi masuk wailung. Sipi mana? Dia tak ada kerja buat. Kamak tak ada kerja buat. Waktu masuk, main telefon. Waktu masuk, duk bersembang. Waktu masuk, duk kedai. Duk pusing-pusing kedai. Duk semayang. Semayang lewat-lewat. Rugilah. Tapi bukan masuk wailun. Dah dia. Dia an salatin sahur ni, lalai daripada semayang. Bukan lalai dalam sembahyang. Bukan kata tak khusyuk masuk wailun comel. Lalai daripada ni, masuk waktu, dia lengoh-lengoh. Solat awal waktu sunat. Melengahkan solat, meninggalkan perkara sunat. Sunat ni buat boleh pahala. Tinggal tidak berdosa. Tidak berdosa masuk wailun. Betul gitu? Jauh tu kan. Kalau salah faham pula. Kalau gitu ajar semai lewat. Bukan ajar semai lewat, cerita hukum. Orang akan main lewat lah. Tu pulang pada dia lah. Sebab hukum agama kita tak boleh nak melampau. Jangan melampau pada hukum agama. Sunat, sebut sunat. Kalau sebut sunat orang tak buat kena sebut wajib. Tu melampau. Orang tak sama. Ada orang perkara sunat ni, ada perkara yang dia boleh buat, ada perkara yang tak boleh buat. Perkara sunat ni tak akan sama. Janji hak wajib cukup. Tu yang penting. Hak wajib cukup. Hak sunat tak sama. Faham tak ni? Dia rajin semai sunat, puasa sunat tak pernah. Dia rajin puasa sunat, semai sunat malah. Tak sama. Dia rajin puasa sunat, dia rajin semai sunat, rajin puasa sunat. Infak kedeku. Tolong orang berat tulang. Dia kalau semai sunat dak berapa. Jarang-jarang dia semai sunat. Puasa sunat, dia tak ada puasa sunat. Tapi khidmat di majlis surah, dialah hak ringan tulang. Kalau bak infak, sedekah jariah, dialah hak paling banyak. Itu satu kelebihan. Hak semai sunat rajin ni, puasa sunat rajin ni, dia tengok barang sepah di masjid. Tidak peduli. Barang terabur atas latar, disepak je, tak ambil pun. Orang ada infak ada apa? Bubuh dah RM1. Tu bukan tong lalu depan. Tu pun kalau tong lalu depan, kalau dia boleh pejam mata, dia pejam mata, wak olok-olok dia tidur. Allah, orang lalu ikut depan muka dia, bubuh RM1. Duit banyak. Tapi kau dah tu je, dia boleh. Pemain sunat dia rajin, puasa sunat dia rajin. Orang tu pemain sunat malah, tengok dia berapa dalam tu. Dah 50-100 dia buh dalam tu. Yang mana perkara sunat ni, ada orang Tuhan wiki dia ni lebih satu perkara ni, kurang perkara ni. Hak pentingnya wajib tu, hak tu tak ada lebih kurang, hak tu mesti cukup. Hak wajib tu dia mesti cukup. Hak sunat ni atas Tuhan berilah. Sebab tu kata perkara ni perkara sunat. Hukumnya sunat. Ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Gitu je lah. Jangan melampau. Hak sunat kita tak hukum wajib. Bila sebut kata sunat, dia tahmoh pula. Kalau gitu kau khusyuk sunat, kita takbir semayang, kita mikir hak kerja. Siapa aja gitu. Dah kata khusyuk sunat. Kata susah. Di wahai ni satu wadi neraka jahanam. Mana ni? Bagi orang yang
mengurangkan sukatan dan timbangan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Hak dosa-dosa besar belaka itu. Tinggal sembahyang dosa besar, mengurangkan sukatan dan timbangan dosa besar. Ya, ada ni. Kan dulu-dulu kan orang jual ni kan dia pakai dacing. Kan dacing tu kan dia punya tu. Ada dia. Kan dia angkat tu kan dia punya tu dia dacing ni kalau ada sekarang ni lah, kalau ada dacing ni tu bomonok. Sebab dia kata ada jin nupang di dacing sebab barang lama. Sebab dacing dah redak dah. Jarang-jarang ada dacing. Dacing ni jin tupang duduk, dia tu bomonok barang lama. Kalau siapa nak ke dacing tu, nak ke jin hok nupang duduk tu lah. Kan tu bomo kan dia nak kerih lama, dia nak kakah lama-lama. Dia nak alat ni. Gobek sirih ni. Gobek sirih ni pada alat gobek sirih tua-tua ni. Tu bomonok tu, pak dia barang lama. Tu bomonok, dacing bomonok sebab apa? Dia barang lama. Barang lama ni dia jin nak duduk situ dia kata. Tu bomo kan nak kawan ngejing kan. Dia dacing ni untuk orang dia jin je. Tak dah. Orang pakai kilo, pakai cara ni digital dah sekarang ni, tak ada dacing dah. Jadi dacing ni dia akak kan, dia nampak lak tu dah berhenti, dia lepas dah. Betul dah tu. Kalau dulu tak ada sekilo lah, sekati, 2 kati. Betul dah sekati tu. Dia ni dia ni. Dia nampak tu. Tak berhenti lagi tu dia lepas dah. Pandai. Kemudian hak jarum ni. Letak tu jarum tu dah berhenti molek lagi. Akak dah. Allah. Pandai ni. Hak tu belum cerita lagi hak dia tipu jarum tu. Dia boleh tipu jarum tu. Sekarang ni orang berniaga lebih selamat. Sebab dia pakai digital. Kalau ikan tu sekilo RM15, dia letak, ni tak boleh RM15 ni, kena RM16 nak kedok. Jadi sebab dia keluar digital kilo dengan harga. Kalau dulu ni orang nega lah, orang nega ni hak jenis jujur ni memang dia ada rugi lah. Sebab dia timbang sekilo tu dia mesti lebih sikit. Dia timbang sekilo mesti lebih sikit. Sebab dia tak berani nak duduk tengah, takut tak cukup. Lebih sikit. Jadi dia jual ikan ni, abang apa tu? Berapa ni abang apa tu? Abang apa? Hak banyak tu abang setong itu. Dak lah ni tu banyak sangat tu. Mana dia kan? Dia katalah dalam 20 kilo. Dia jual, dia boleh jual dalam 98 kilo je. Hak sekilo tu dia sudah beri ke orang dah. Ada? Jadi tak mau makan hak orang kan, nak jujur. Jadi betul lah dia beli tu 20 kilo. Modal 20 kilo. Tapi dia jual, dia boleh jual 98 kilo je. Kadang tak apa 19 kilo. Sebab masa dia jual sekilo tu, lebih sikit. Jual sekilo, lebih sikit. Jual sekilo, lebih sikit. Jadi 20 kilo tu dia boleh jual 19 kilo je. Kadang-kadang tak apa 19 kilo. Modal dia 20 kilo. Ni. Pandai ni. Ni orang jujur. Sebab tu orang yang tak jujur ni dia tak berapa nak berhenti molek jarum dia akad dah. Tapi sekarang selamat. Betul. Sekilo RM15. Dia pun letak sekilo. Lebih. Macam mana ni? Nak dah ni? Ni RM16 dah ni. Tak boleh dah RM15. Sebab dia lebih kilo tu, harga ada lalu dah. Kan senang kan? Kalau kata ambil ni awak keluar seekor ikan awak keluar. Ni tak apa sekilo ni, 14,5 je ni. RM14 5% tu ada dah di digital tu. Hak tu bagus. Pandai ni. Sebab nak jadi ikan ni cukup-cukup sekilo. Buang seekor, tukar hak kecil. Buang hak besar, tukar hak ni. Buang hak tu, tukar hak tu. Buang hak tu, tukar hak tu. Tak cukup sekilo. Lebih ataupun kurang. Nak ngam-ngam tak boleh. Sama lah aku jual bawang ke apa ke. Nak ngam-ngam tak boleh, payah. Dia nak dah lebih sekilo ni, rugi dia. Dia buat keluar seekor. Tak sampai sekilo, dia tukar pula. Ubah lain pula. Payah. Sekarang ni dah. Nak sekilo, RM15 sekilo, dia ubah. Nak dah ni, RM16 dia kata. Sebab sekilo lebih. Kita biasa, ya RM16 pun tak apalah.
Kalau dibuang seko pula, mungkin ada RM14, 50 sen ke. Jadi hak ni lebih selamat. Tak timbullah mengurangkan sukatan. Hak comel-comel dah gining ni. Dia pun bubuh, dia ambil pula seko, bubuh tambah. Ni orang menega hak padahal tak kurang dah sebab dia digital dah kan. Tapi lepas dibubuh dalam plastik tu, dia ambil pula seko bubuh. Faham tak ni? Dia ambil pula seko bubuh. Sebab apa ni? Tak mau makan hak orang. Orang berniaga yang jujur, yang benar, Nabi kata akan bersama dengan aku dalam syurga Allah. Sebab nak cari orang berniaga jujur ni. Macam tadilah kalau jenis timbang, betul. Sekotok tu 20 kilo. Tapi dah lebih semua, lebih. 19 kilo je boleh jual. Dah rugi dah. Modal dia sekilo. Tapi dah orang jenis jujur, biar tak apa lah. Jangan makan hak orang je. Dia tak mahu makan hak orang. Rugi alik dia tak apa, dia kata. Dia kesedekah. Kalau gitu dia berniaga, sedekah semua. Memang dia sedekah semua. Hak tadi. Digital, ngam-ngam dah. Tak lebih, tak kurang dah. Dia tambah pula seko. Seko tu apa tu? Sedekah. Sedekah tu. Jadi, tiap-tiap kilo dia sedekah. Tiap-tiap kilo dia sedekah. Tiap-tiap kilo dia sedekah. Orang berniaga begini, gulung tikar dah. Tak gulung tikar. Orang berniaga begini. Bahkan, orang apa? Tak pedang tangan, orang tahu. Tak pedang tangan lah. Ada tak pedang. Tak sempat. Hak ni mari, hak ni mari, hak ni mari. Takkan gulung tikar orang berniaga hak jujur gini. Takkan gulung tikar. Takkan tutup kedai. Akhirnya tak sempat sebelah dia. Sebab apa? Berkat tu. Ditambah lebih. Jual apa barang, bawang ke apa ke cukup dah. Dia bubuh sikit lebih. Sebab apa? Satunya dia tambah langsung. Ni tambah langsung ambil hak orang. Yang kedua sedekah lah. Kan ni? Ni hak berniaga hak jujur. Hak tak jujur faham lah. Kalau dulu orang tak jujur, dulu dia pakai ni, dia pakai apa ni? Tu hak cupok gantang tu lah. Dia panggil apa cupok gantang tu? Dia panggil apa? Yelah cupok gantang tu sukatan. Bekas tu panggil mana? Cupok gantang tu sukatan. Hak ni pun tu bomo nak juga ni. Sebut tu bomo je. Tu bomo nak ni barang lama ada jing. Dia kata, mung ni main dengan jing dia kata. Biasa dengar juga tu bomo ni pun. Biasa dengar dia ngaruk tu lah. Jadi main jing. Tengok muka pun keruh dah. Macam jing dah muka dia. Dah main dah jing je. Time dia nak sukat kepada orang, dia ni di atas ni kan. Atas kan dia penuh, dia tarik kan. Dia tarik atas ni, dia akan dia pandai ni. Masa disukat orang yang ni nak ambil, dia lebih jari dia. Dia pandai. Dia sukat. Ketika nak jual kepada orang, dia masa dia parah tu, dia ambil secupok, dia parah dengan tangan tu, masa dia parah tu dia main dah jari dia. Dia makan sikit kat dalam. Tapi kalau dia sukat hak orang banyak nak beli, kebetulan waktu tak ada sukat, dia sukat dia, masa dia sukat tu dia akan jari dia akan main biar lebih. Boleh ke dia biar lebih. Masa nak jual pada orang, masa dia sukat tu dia tarik tu, dia tarik nak jadi secupok lah. Tapi jari dia tu dia ada main dalam biar jadi keluar sikit. Ni. Faham tak ni? Ni orang menipu belaka ni. Tapi kita kalau tak perhati kita tak nampak. Sebab masa dia parah dengan tangan dia tu, cupok tu, masa dia parah gitu kita tak nampak. Tapi dia pandai sekelip mata, sekarang dia tarik. Nak mengurangkan. Kalau dia suka orang sebab dia beli, dia akan tarik tu, dia naik ke atas jari dia. Biarlah kelebih. Ada ni. Ni cara dulu. Sekarang digital. Tak tahulah digital boleh tipu ke tak, tapi digital maknanya
Orang menega pun ni tak rugi, orang beli pun tak rugi. Sebab apa? Walaupun kita nak sekilo, dia akan tanya kita. Ni tadilah sekilo RM15. Ni kena RM16 ni dia kata. Kalau kita tak ambuh, dia akan keluar seekor ikan. RM14.50 dia kata. Tak apa lah. Sebab dia kilo dia naik dari situ, gram dia sekali dengan harga dia naik. Tu selamat sungguh tu. Pada ni ini bicara bakso katang, samalah juga orang meniaga apa pun sama. Dia berbentuk menipu. Mana kalau barang makanan lama, orang beli tak boleh nak makan sebab apa, basi. Ni sama menipu belaka lah ni. Ni bicara bakso katang. Contohlah kita kata bulan Ramadan dijual lauk nasi hok tak habis kemarin. Orang pergi belilah pukul 4, pukul 5, pukul 6 petang. Balik ke rumah, bukan kata nak makan lepas tarawih, nak makan masa berbuka tu basi dah. Faham tak? Maksud dia apa? Maksud dia kemarin, bukan hak dia buat hari tu, dia capur. Ni berat belaka ni. Bulan Ramadan buat kerja. Tapi adakah dia akan maju tempat dia? Tak akan maju. Barakah tak ada, orang tak akan pergi tempat dia. Kena sekali orang tak akan pergi dah. Tapi kalau hak molek, orang akan sentiasa memenuhkan hak tempat dijual. Tu kata orang yang jujur tak akan gulung tikar. Orang yang menipu, walaupun tak gulung tikar, dia tak akan dapat untung yang sama, dan dia akan hilang barakah. Waktu atas dunia, akhirah dia macam mana? Pahala-pahala kebajikan dia akan diganti kepada orang yang ditipu. Ada. Dia kena bayar dengan pahala lah. Ini dosa dengan Adam. Jadi ini menipu. Dah bayangkan kalau beli siang hari, kalau buka puasa pun, kalau dia betul-betul masuk hak hari tu, hak tengah hari tu dia masuk lauk, sahur esok boleh makan lagi. Tak ada masalah. Sebab apa? Tadi masuk tengah hari untuk jual pukul 3. Pukul 3 baru boleh buka gerai. Dia masuk tengah hari, jual pukul 3. Sahur esok boleh makan lagi. Tapi kalau nak berbuka pun basi dah, mana bukan hak hari tu, hak kemarin, hak tak habis. Dia tak habis. Kalau dia beri pada orang, dia rasa rugi. Setengah orang, hak tak habis kemarin, hak baki dia beri pada orang, tak ada masalah. Hak jenis-jenis begini. Kadang-kadang hak mari lambat-lambat beli. Beli nak banyak ni dia lebih. Nak banyak ni dia lebih biar habis. Maknanya setakat balik modal dah apa dah. Jadi kemudian dia akan beri lebih biar nak supaya dia habis. Tak habis juga, diwi ke orang pula ambil. Sedekah bulan Ramadan kan? Ya kan? Tapi bagi orang yang menipu, rugi gitu. Betul macam mana? Dia simpang, esok dia capur dengan baru. Itu cara orang menipu. Itu semua dosa-dosa besar dengan anak Adam belaka tu. Menipu. Ni cerita bab mengurangkan sukatan dan timbangan. Samalah, menipu. Menipu dalam berniaga. Ini di antara maksiat tangan. Dosa besar, dosa dengan anak Adam. Dan khianah, dan mencuri, dan pukul orang, dan bunuh dengan tidak sebenar. Ini di antara maksiat tangan belaka lah ni. Ini di antara maksiat tangan. Khianah ni mana apa? Kita khianah ni, yelah, dia boleh pergi pun khianat ni, kita kena ayat dah khianah dan mencuri dan pukul orang. Dia khianah ni terkadang masuk khianah apa dia? Sihir terkadang. Kena khianat dianya. Meniaga dia, jadi kena tutup kedai, khianat. Orang tak nampak kedai dia. Nak nampak macam mana, buka lapu sikit-sikit. Bukalah lapu besar-besar.
Sekarang ni kan bukan lapu besar-besar, lapu laklik laginya. Kedai dia tu kalau malam-malam jauh nampak dah kuning, merah. Oh macam kan? Kuning, merah, hijau, biru, ada belaka. Dia panggil belaka mari. Tapi dia jauh nampak dah. Ni lapu malap je. Lepas tu dia kata orang nampak kedai dia tutup dah, lapu malap. Tapi betul ada memang atau khianah dia panggil. Orang lalu seperti dia tak buka. Orang lalu hati tak mau berhenti. Dia gitulah. Itu khianah. Memang kena tutup kedai. Kena khianah seumpama tu. Dia macam-macam perbuatan sihir. Atau kalau khianah masuk situ. Dia khianah ni umum lah. Dia khianah ni lawan kepada amanah. Khianah lawan kepada amanah. Amanah ni mengerjakan suruhan. Khianah ni melakukan larangan. Khianah dengan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tuhan kata. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui Allah akan mata yang khianah. Apa makna khianah? Tengok benda haram. Wa ma tukhfis sudur, dan barang yang tersembunyi di dalam hati Allah mengetahui. Tapi apa makna ya'lamu kha'inatal a'yun? Mengetahui Allah akan orang yang khianat mata. Ada khianat mata, melihat perkara yang haram. Itu lebih umum lah. Sebut khianat ni. Buat benda haram, khianat. Lawan kepada amanah. Dan khianat boleh pergi juga kepada sihir lah kalau biasa kitanya. Jadi khianat di sini pergi kepada maksiat tangan. Dan khianat dan mencuri dan pukul orang. Wallahu a'lam.